Sekejap ya. Ayat 30. Ayat 30. Surah 42 ayat 30. Muka surat 486. 486. Muka surat 486, surah 42 ayat yang ke-30. Jadi apa Allah sebut dalam ayat ni? Jumpa dah? Muka surat 486. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa terjemahan ayat ni? Dan tidak ada yang menimpa kepada kamu berupa satu musibah pun, nescaya ataupun maka musibah itu disebabkan apa yang tangan-tangan kamu sendiri lakukan. Dan kebanyakan daripadanya Allah maafkan. Jadi sebenarnya berlakunya azab, berlakunya ujian, berlakunya seksaan di sini Allah kata disebabkan siapa? Tangan kamu sendiri. Cuma banyak tak dosa kita telah buat kepada Allah? Cuma Allah kata kebanyakannya Allah maafkan. Cuba kalau semuanya tu setiap kesalahan didatangkan musibah, apa jadi? Jadi sekarang Allah beritahu dalam surah As-Sajdah. Dulu orang-orang musyrik Mekah, mereka menentang Nabi SAW. Setelah datangnya keterangan-keterangan, mereka menentang Nabi. Sebab itulah ada peristiwa mereka berlaku kemarau di Mekah. Tujuan dia apa? Dia peringatan supaya mereka ikut Nabi Muhammad. Bahkan kemuncak kepada ujian mereka itu pada peperangan Badar. Apabila mereka melihat sendiri pimpinan-pimpinan mereka seperti Abu Jahal mati dalam keadaan hina dalam peperangan tersebut. Tetapi sebahagian sahaja daripada orang Quraisy itu nak beriman kepada Rasulullah. Sebahagian lagi masih lagi tidak mau kembali, tetap menentang. Walaupun datangnya apa dia? Kekalahan kepada mereka, ujian kepada mereka. Jadi wajiblah kita ambil pengajaran untuk kehidupan kita hari ini. Sebab itu Allah beritahu apakah alasan terbesar datangnya azab daripada Allah. Tengok ayat 21, ayat 22 surah Sajadah ni. Buka balik surah Sajadah kita. Surah 32 ayat 22. Surah As-Sajadah. Jadi ayat 21 tadi kita dah sama-sama bincangkan apa dia? Azab, ujian, seksaan yang berlaku di dunia ini. Apa saja kita rasa ujiannya. Mungkin secara masyarakat, secara luas dia punya perasaan, ataupun mungkin secara individu. Dia berniaga ataupun rumahnya terbakar ke na'uzubillah. Untuk dirinya, apa sepatut dia rasai? Ini atas kesalahan diri aku sendiri. Dan di situ ada tak hikmah? Setiap yang Allah jadikan semua ada hikmah. Satu dari segi untuk orang beriman, Allah nak ampunkan dosa-dosa dia. Tapi tak dinafikan itulah sebab tadi berlaku dosanya. Yang kedua, Allah nak dia kembali kepada Allah, sujud kepada Allah. Kembali kepada Allah tu maksud dia apa dia? Balik apa yang tadi dia buat kesilapan. Apa kesilapan utama? Ayat 22.
Wa man azlamu mimman zukkira bi ayati rabbih. Allah kata, dan siapa lagi yang paling zalim daripada orang yang diberikan peringatan terhadap ayat-ayat Allah, summa a'rada anha, kemudian dia berpaling daripada peringatan tersebut. Apa maksud peringatan Allah di sini? Al-Quran. Al-Quran. Jadi contoh tadi kita kata orang Quraisy, pengajaran dia untuk diri kita ini. Kita alhamdulillah di Malaysia, kita pernah sebut dulu, negara kedua terbesar mengeluarkan Al-Quran selepas Arab Saudi. Hebat tak? Hebat tak negara kita? Negara kedua terbesar mengeluarkan Al-Quran. Apa kalau kita orang luar, dengar fakta negara kedua terbesar mengeluarkan Al-Quran. Kalau saya tak salah fakta lah. Kalau kita orang luar, apa kita punya macam sangkaan kepada negara Malaysia, rakyat dia terhadap Quran? Ini mesti hebat ni. Mesti grup cintakan Quran. Jadi kalau kita kata cintakan Quran, dia buka Quran, dia nampak apa agak-agak orang-orang yang baca Quran? Nampak pengajarannya. Jadi Quran dah ada dah, diberi peringatan. Daripada kecil kita dengar ayat Quran. Mak kita hantar kita pergi mengaji Quran umur 6 tahun. Sepatutnya macam mana belajaran Al-Quran, berterusan ke ataupun berhenti sampai habis khatam je. Tetapi sayangnya kita berhenti. Ini Allah kata apa dia tadi? Selepas diberi peringatan, dia berpaling. Dah belajar sampai umur dia mungkin dah jahanam, lepas tu dia stop. Sama tak? Datang tak musibah kalau begitu? Contoh lain kita kata dalam pendidikan. Sebab kita kata apa? Kalau belajar Quran sepenuhnya macam mana? Kami nak belajar pendidikan, ilmu nak kena cari untuk nak menguasai dunia ini. Orang Islam mesti maju ke hadapan, kita mesti belajar sains. Bukan salah ilmu sains tersebut. Tapi kita telah mencabut keberkatan bila telah meninggalkan subjek Quran ini dalam kehidupan. Kenapa? Contoh kita kata, pernah tak kita bincang dalam surah As-Sajadah ini tentang proses kejadian manusia? Ada tak dalam salah satu ayat surah As-Sajadah kita bincang tentang kejadian manusia? Kan daripada apa Allah kata? Sari pati yang diambil daripada air mani, iaitu sperma dan ovum. Benda tu dikaji tak dalam sains menggunakan mikroskop? Kejadian manusia itu daripada air mani. Air mani itu pula bukan air mani itu, tetapi sperma, sel yang ada dalam air mani itu. Betul kan? Tahu tak berapa jumlah air mani yang dikeluarkan oleh ayah kita dalam beberapa ml itu? 40 juta, 20 juta hingga ke 100 juta. Yang menjadi manusia tu satu sel saja ke banyak-banyak sel tu? 1/40 juta lah kalau kita kata. Kebarangkalian yang macam mana kalau kita kata 1/40 juta? Kosong. Kebarangkalian tu apa? Kosong. Siapa yang telah memilih, yang menyaring sel yang terbaik untuk menjadi kita hari ini? Itulah Allah. Tapi yang itu tak ada dalam buku sains. Yang tu tak cerita who created, siapa yang menciptakan. Bila tak ada siapa yang membuat, Allah akan cabut keberkatan. Sebab yang ada berkat hanya dalam Quran. Tengok dalam surah, banyak Allah kata, dalam surah 6 contohnya. Ayat 155. 6 ayat 155. Muka surat 149. Muka surat 149. Surah 6 ayat 155.
Apa Allah sebut di situ? Wahadha, Allah kata. Ini tu apa dia? Kitabun, sebuah kitab. Al-Quran yang kita sedang baca ini adalah sebuah kitab. Anzalnahu. Apa perasaan kita bila kita dengar? Ini sebuah kitab yang kami turunkannya. Maksudnya, apa lagi selain daripada Al-Quran? Yang Quran itu kita kata dalam kurungan, yang diterbitkan sendiri oleh Allah dalam kurungan, na'udzubillah, bukan kata Allah cetak, bukan. Yang kita, memanglah Quran ini penerbit dia lain-lain dan sebagainya kan. Tapi buku-buku yang ada atas muka bumi ini semuanya buku apa? Karangan manusia. Ada satu sahaja buku yang ia bukan karangan manusia. Ia adalah kalam Tuhan kita yang telah menyaring 1/40 juta tadi kejadian kita tu, menjadikan kita hari ini hidup dalam keadaan sehat dan bertenaga yang ada akal ini. Jadi kami turunkan satu buku untuk kamu jadi orang yang paling pandai. Sebab dalam buku tersebut, dalam buku itu adanya mubarakun. Apa tu mubarakun tadi kita sebut? Keberkatan. Apa maksud keberkatan? Cuba baca sekali lagi. Apa takrif keberkatan? Izdiyadul khair. Apa maksud izdiyadul khair? Bertambah-tambah kebaikan. Jadi boleh nampak tak? Yang ada keberkatan tu di mana? Dalam Quran. Kita dah tadabbur surah Al-Mulk dulu. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Siapa pemilik keberkatan? Allah. Apa yang Allah tetapkan keberkatan di dalam Al-Quran? Tiba-tiba Al-Quran tak ada dalam hidup kita, dalam sistem kita, dalam pendidikan kita ke? Kita abaikan, kita kesampingkan. Apa jadi sebenarnya? Kita sedang mencabut apa? Keberkatan. Bila tidak ada kebaikan, datang tak malapetaka ataupun ujian? Itu sebab dia berlakunya ujian-ujian ni. Jadi dalam buku yang kita pelajari, itu ilmu yang manusia boleh kaji. Tetapi bila yang ini tak ada, maksudnya telah dicabut keberkatan. Ustaz, dalam buku sains pun ada cerita tentang kejadian manusia. Quran pun ada. Ya betul. Quran bukan buku sains. Quran buku petunjuk. Kalau dia tak ada, manusia akan tersesat. Buku lain tu manusia yang sendiri karang. Ada keberkatan. Manusia boleh kata ke buku ni aku buat, ada kebaikan bertambah-tambah. Siapa yang baca buku saya ini, dia akan dapat masuk syurga. Siapa boleh jamin macam tu? Nampak macam keras cakap ini, tapi hakikatnya begitu. Tapi siapa boleh menafikan? Siapa yang ikut Quran, dia tak dapat masuk syurga. Siapa boleh nafikan? Tak ada siapa. Kita semua tahu, inilah dia tujuan penurunan Al-Quran. Tetapi bila Quran ni turun, kita dah belajar, kita jadi negara terbesar mengeluarkan Al-Quran, kita berpaling daripada peringatannya. Tengok balik surah Sajadah tadi, Allah kata apa dia? Apabila diingatkan, diberi peringatan terhadap ayat-ayatnya, kemudian mereka berpaling meninggalkannya. Jadi datanglah apa tadi Allah kata? Azabal adna. Ujian yang dunia ini. Tengok contoh lagi Allah sebut. Surah 16. Ayat 112. Surah 16 ayat 112. Surah 16 ayat 112. Muka surat 280. Muka surat 280. Muka surat 280. Jadi Allah sebut di situ wadaraballahu masalan. Betul tak? Okey. Wadaraballahu masalan qaryatan. Dan Allah membuat suatu contoh berupa sebuah negeri
kanat aminatan mutmainnah. Negeri itu dulunya aman lagi tenteram, damai, adanya kebaikan. Ya'tiha rizquha, datang kepada negeri itu, iaitu penduduk negeri itu, rizquha, rezekinya, raghadan, yang melimpah ruah, min kulli makan, dari setiap tempat. Kan kita pernah cerita kan ayat ni juga. Kalau kita bandingkan negara kita, Allah berikan kepada kita rezeki daripada segenap tempat. Apa dia? Di darat dan di laut. Di darat, di atas pokok ada minyak yang mahal. Minyak apa? Kalau di darat ni minyak apa kita ada kat Malaysia? Sawit. Minyak terbaik yang membuatkan kita sihat. Makan minyak sawit tu, sihat tak? Sihat kan? Lepas tu nak jadi kekayaan lagi, Allah jadikan apa di perairan kita? Minyak lagi Allah bagi. Maksudnya kekayaan tu penuh Allah bagi. Jadi kita boleh ambil pengajaran dalam hal ini. Maksudnya seolah macam negaraku ni. Kita kata begitu dalam hati kita. Kemudian Allah kata fakafarat bi'an umillah. Lalu penduduk negeri itu fakafarat. Apa maksud kafarat? Kufur tu apa? Kita bincang dulu. Kufur tu tutup. Kita dah kata dulu, kufur itu maksudnya tutup. Dia menutup nikmat Allah. Macam mana menutup nikmat Allah? Dia tak cerita siapa bagi nikmat tu. Allah bagikan nikmat tu dekat negara kita. Apa bukti kita bersyukur kalau Allah tu yang memberikan nikmat, kita memperhambakan diri kepadanya lagi. Allah bagi kita Quran, kita syukur. Apa buktinya? Kita belajar dan memahaminya lalu mengajarkannya. Tapi Allah kata mereka menutup nikmat tersebut. Mereka tak zahirkan nikmat tersebut. Mereka rasa mereka dapat itu kerana kepandaian mereka sendiri, macam Qarun. Lalu Allah jadikan apa kepada kaum tersebut? Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Lalu Allah pakaikan, Allah rasakan kepada mereka pakaian kelaparan. Macam mana masuk pakaian? Disarung. Sekarang ni macam kalau disarung tu macam pokok cempedak, buah cempedak. Dah disarung begitu. Malam-malam nampak apa? Buah cempedak ke nampak pontianak? Apa benda terbang putih-putih tu kan? Lari waktu mengaji. Bila dah disarung, kena tanggal, baru nampak cempedak tu. Jadi sekarang Allah pakaikan pakaian apa? Kelaparan. Bila orang cerita tentang ekonomi tak baik-baik, komplain pula harga barang naik. Orang kata itu memang barang naik sebab apa? Sebab orang yang buat. Ialah itulah dia ujian malapetaka yang datang tu. Orang rancang dan sebagainya lah, ekonomi lah. Ialah itu kan masalah. Benda tu terjadi kerana apa? Sebab kaum penduduk tersebut, penduduk kepada kampung tersebut ataupun negeri tersebut mengkufuri nikmat Allah. Nikmat paling besar sekali Allah bagi kita dekat negara kita apa dia? Nikmat Islam kan? Itu nikmat paling besar sekali. Apa bukti? Kena zahirkan. Quran ini dilaksanakan. Kita bawa Al-Quran dalam kehidupan kita. Bukan jadikan Quran ini satu buku hanya bacaan yang diharapkan keberkatan dengan menampal-nampal ayatnya di rumah-rumah, di kedai-kedai, tampal ayat 1000 dinar dengan harapan apa dia? Laris perniagaan dia. Tapi apa Allah kata kat situ? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi jalan keluar. Bukan siapa yang tampal. Ayat kursi kita tampal. Tak apalah tampal nak baca, bukan larangan tampal tu. Tapi tampal tu dia kata apa? Nanti nak halau syaitan. Tapi dalam rumah tu dia abaikan makna ayat kursi tu. Na'udzubillah. Siapa dia? Kitalah, bukan kata orang lain, kita diri sendiri. Jadi Allah jadikan apa dia? Allah datangkan musibah. Betul Allah kata bima kanu yasnaun. Disebabkan apa yang mereka lakukan lah. Jadi ujian, musibah ni bila datang, kita dah senaraikan contoh. Kita buat contoh ni COVID, contohlah. Banyak lagi yang individu secara peribadi kita mengalami macam mana. So apa sepatutnya berlaku yang kita kena buat? Kembali kepada Allah. Apa kesalahan yang paling besar sekali? Mengabaikan Al-Quran. Jadi kalau kita nak kena kembali, maksudnya apa dia? Islah. Mesti perbaiki balik. Jalan dia ialah dalam surah 4.
ayat 165. Ini solusi dia yang kita kena buat. Nak selesaikan masalah, nak kembali balik. Ayat 145, minta maaf. Surah 4 ayat 145, 146. Ini solusi dia. Supaya apa dia? Allah angkat daripada kita musibah ini. Dalam keadaan kita telah kembali semula kepada Tuhan kita. Muka surat 101. Muka surat 101. Jadi ada 4 perkara kita kena buat. Ada berapa perkara? 4 perkara yang disebutkan dalam ayat 146. Kita akan baca sebentar lagi. Jumpa dah ayat 101, muka surat 101. Jadi Allah sebut di situ, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Nauzubillah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu, apa maksud orang munafik, tuan-tuan, perempuan sekalian? Orang yang dia mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian, walhal tidaklah mereka orang yang beriman. Mengaku nak ikut Quran, tapi dia buat tak reti, dia berpaling daripada peringatan Al-Quran. Jadi kita letaklah keadaan itu pada diri kita. Bukan menuding-nuding orang. Apatah lagi tak nampak apa-apa langsung. Munafik ni, apa nama? Bapa munafik tu siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Memanglah itu dia punya asbabun nuzul dia. Tetapi ibrah dia kepada siapa? Dia dah mati dah. Dia ummatun qad khalat. Benar-benar satu kaum yang telah berlalu. Yang sekarang ni kita pula dia punya pelakon-pelakon watak-wataknya. Jadi orang yang munafik ialah orang yang dia mengaku tapi dia tak buat pun. Mengaku dia Islam, mengaku dia mukmin, tapi dia mengabaikan Quran. Jadi Allah kata orang-orang munafik itu, na'udzubillah, dia duduk di tempat yang paling rendah sekali dalam neraka. Na'udzubillah min. Walan tajidalahum nasira. Dan tidak ada bagi mereka seorang penolong pun. Mereka tak akan dapati seorang penolong pun boleh selamatkan mereka. Illa, tengok sekarang, illa, kecuali. Allah bagi jalan tak? Kalau ada azab, ada siksaan, Allah bagi jalan tak? Bagi, ini jalan dia. Apa jalan dia? Illallazina tabu. Itu pertama sekali. Melainkan orang-orang yang bertaubat. Sekarang bila berlaku ujian, kita sedar dah. Ujian ni sebab apa? Jangan tuding orang. Tuding kesalahan kita. Sebab apa? Tidak ada satu musibah yang datang melainkan kerana tangan kita sendiri. Sebab asalnya Allah ciptakan semuanya baik. Kita yang ubah. Contoh mudahlah kita kata, hari ni nak makan ayam pun takut. Sebab apa? Makan ayam. Hormon lah, apalah. Siapa yang buat tu? Allah cipta macam mana? Ayam bagus tak makan ayam? Kita yang ubah. Dekat sekarang kata-kata yang nampak okey daging merah Ustaz, tinggal ikan je. Ikan pun doktor kata elok-elok sikit, pencemaran berlaku. Siapa yang cemarkan? Kita juga. Tak apa, saya nak makan sayur. Kita bubuh apa kat sayur? Racun untuk bunuh. Lepas tu kita gak yang sakit, terpaksa sebab ini permintaan ramai, terpaksa guna tu nak cepat lah. Siapa yang gopoh dan siapa yang silap? Kita. Semua benda yang jadi buruk berpunca daripada manusia. Tapi yang datangkan nanti Allah. Mana ada satu pun, tak ada satu pun bala yang datang selain daripada Allah. Manusia tak boleh bagi mudarat melainkan Allah izinkan berlaku. Kita kena beriman begitu. Jadi sekarang bertaubat kepada Allah. Bertaubat itu kita menyesal kepada Allah. Berazam tidak mau mengulang lagi. Itu sahaja ke? Sebab selalu kita sebut syarat taubat. Apa dia syarat taubat? Pertama, minta ampun. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, tidak mau ulang. Itu je kita letak. Tengok Allah tambah lagi apa untuk kita? Wa aslahu. Lepas dah menyesal buat kesalahan tadi. Apa kesalahan terbesar tadi? Dalam surah Sajadah tu, berpaling daripada peringatan Al-Quran. Itu kesalahan menyebabkan datangnya musibah. Jadi kalau menyesal, takkan menyesal saja. Wa aslahu. Ini yang kedua. Islah. Perbaik semula. Kalau dulu abaikan Quran, sekarang apa tindakan kita?
belajar Quran. Ya Allah, 50 tahun aku tengok Quran tak boleh baca lagi. Apa nak kena buat? Belajar Quran. Belajar Iqra' dulu, tak apa, jangan malu. Ya Allah, 50 tahun berlalu, aku dah baca Quran masa sampai aku darjah 6. Lepas tu aku tinggalkan Quran, kalau baca pun baca Yasin je. Itu pun kalau dia meninggal, saya bacakan dulu. Apa peringatan dalam Quran, dalam surah Yasin, aku abaikan. Sekarang kita belajar. Baca dah boleh dah. Belajar tu nak faham Quran pula. Tadabbur ayat-ayatnya. Lepas tu apa dia pula? Berpegang teguh. Tengok Allah kata apa dia? Lepas dah belajar kembali Quran itu, i'tasamu. Mereka berpegang teguh dengan Al-Quran itu. Maksud berpegang teguh dengan Al-Quran, laksanakan hak-hak dia. Jadikan Al-Quran ini sebagai yang paling tinggi sekali dalam kehidupan kita. Jadikan ini kayu aras nak pastikan anak kita ini orang yang berakal ke tidak. Kita letak anak yang tak boleh membaca tu baca bahasa Melayu dulu, kita letak. Masalah. Tak boleh membaca Quran itu masalah paling besar dulu kita kena letak. Dan kemudian bahasa-bahasa yang lain, bukan salah pun nak belajar bahasa apa-apa pun. Tapi kalau setakat belajar bahasa, kemudian dia pandai menyanyi, itu ke kita nak? Dia pandai bahasa Inggeris, rupanya dia nak menyanyi lagu Celine Dion, contoh. Zaman tuan-tuan lah tu Celine Dion kan, saya sebut contohnya. Bukan kot, saya pun tak pastilah. Zaman tuan kot abang kita ni. Jadi yang ketiga apa dia? Yang ketiga, berpegang teguh dengan Al-Quran yang kita perbaiki balik tadi tu. Kita belajar semula. Yang keempat apa dia? Wa akhlasu dinahum. Dan mengikhlaskan